Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa'ala, dengan izin perkenan limpah kurnia daripada Allah, kita masih dapat bertemu untuk menyambung kuliah kita, di mana dalam kuliah kita yang lepas kita berakhir di tempat muka surat 853, kan, perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi. Betul kan? Tajuk kita malam ini ialah hukum hakam mengenai iddah dan kewajipannya. Qala al-musannifun hafizahumullah. Di sana terdapat hukum hakam dan kewajipan yang mesti dilaksanakan disebabkan iddah. Hari itu kita dah cerita kategori iddah, bentuk-bentuknya, jenis perempuan yang macam mana, kan. Jadi yang ni kita tengok dari sudut hukum hakam dan perkara-perkara yang berkaitan. Yang pertama dikatakan di sudut iddah penceraian, yakni iddah kerana talak. Jika iddah perempuan itu adalah iddah perceraian, sama ada talak raj'i atau talak ba'in. Hari itu kita bincang nama hari itu, talak terbahagi kepada talak raj'i dan talak ba'in. Raj'i maknanya boleh rujuk, manakala ba'in maknanya tidak boleh rujuk semula. Baik, pertama, jika iddahnya ialah iddah talak raj'i, diceraikan kali pertama atau diceraikan kali yang kedua, yang tu nah. Hukum yang berlaku disebabkan iddah tersebut ialah, tengok apa dia. Yang pertama, isteri wajib mendapat tempat tinggal bersama suaminya. Sebaiknya ialah tempat tinggalnya ketika talak dijatuhkan, jika sesuai dengannya dan tidak ada halangan syar'i yang menghalangnya dan yang seumpamanya. Ini peruntukan yang diberikan kepada perempuan yang ditalakkan. Jadi kalau bercerai itu, yang pertama sekali, perempuan tadi mesti ada tempat tinggal, diberikan tempat tinggal kepadanya, dan mestilah tempat tinggal itu ialah bersama dengan suami yang menceraikan itu. Macam mana tu? Kena tengok situasi itu dulu. Pasal tu disebutkan sebaiknya ialah dia tinggal di tempat jatuh talak tu. Biasanya berlaku kalau di rumah tu lah. Cuma itu konsep asal dia. Tapi dia letakkan di sini, jika sesuai dengannya. Ini bergantung. Pasal tu kita katakan, bagi pasangan yang bercerai dalam keadaan aman damai, bincang, dah tak boleh nak kata sepakat dah, hilang persefahaman, hilang kasih sayang, hati dah berubah, ataupun isteri mungkin bagi kata dua, sama ada dia ataupun saya, pening dah tu. Kan banyak pilihan macam tu, kan. Pilih dia ataupun saya. Lelaki pula jenis bukan boleh bagi cabaran macam tu, serabut, minta bagi sekali. Dia cara fikir tak sama. Jadi jangan don't try this at home. Jangan duk minta lah benda-benda tu. Bila minta takut dapat. Jadi tapi tak apalah, kalau kata perceraian itu dalam bentuk yang aman, tak ada bergaduh bersepahaman, maka hendaklah perempuan tadi duduk di rumah tu juga. Dah bukan suami isteri. Ya, memang bukan suami isteri, tapi masih duduk dalam iddah. Yang dalam iddah itulah yang menyebabkan dia boleh duduk kat situ. Kalau lepas daripada iddah, dia sudah menjadi perempuan ajnabiyah. Yang lelaki tadi sudah jadi lelaki yang bukan mahram dia. Haram duduk sekali. Tapi dalam iddah, dia kena duduk sekali di situ. Itu kalau sesuai. Tapi kalau bergaduh, ada berlakunya penderaan salah satu pihak, biasanya dalam gambaran kita, perempuan itu dizalimi, dipukul, disepak terajang, apa semua sekali. Kalau macam itulah punca kesnya, dibawa dan diangkat ke mahkamah, lalu bercerailah mereka, yang tu tentu tak sesuai nak duduk sekali.
Tara duduk sekali pun kena, tara jadi isteri pun kena kan. Jadi yang tu mungkin tidak menyelesaikan masalah. Maka pada ketika itu tidaklah perlu untuk perempuan tu duduk sekali. Dia boleh ambil kain baju, balik rumah ayah dia. Jadi dari sudut ini tuan-tuan, maksudnya ialah dia tidak jadi satu kebimbangan kepada perempuan. Kalau dia diceraikan oleh suaminya, dia tak timbul kebimbangan nak balik mana. Kadang-kadang bila mereka umur dah masuk 30, masuk 40, mak ayah pun tak ada dah. Pakat mati belakangan jadi sebatang kara. Adik-beradik semua dah berkeluarga, nak pindah lari mana? Tu yang perempuan tu tadi, sabar je lah, walaupun dah tak ada apa dah perasaan dengan perkahwinan tu, pasal dia tak ada tempat nak pergi mana. Tapi bila tak timbul kes bercerai, walaupun dia tak ada benda-benda yang lain tu, dia masih boleh duduk di rumah suami tu dalam tempoh iddah tersebut, sehinggalah ada disusun dan diaturkan kehidupan dia yang seterusnya. Baik, jadi itu bendanya. Dan satu lagi tadi ialah jika tidak ada halangan syar'i yang menghalangnya. Halangan syar'i itu tengoklah, bergantunglah, barangkali penderaan ke, barangkali berlakunya mudarat ke dan sebagainya, maka yang tu menyebabkan isteri tadi dia tak payah duduk dekat tempat rumah suami dia. Baik, yang kedua, peruntukan yang kedua diberikan, isteri wajib mendapat semua bentuk nafkah seperti makanan, pakaian dan sebagainya, sama ada dia hamil ataupun tidak. Tak kira, asalkan bila dia bercerai dengan talak raj'i ini, dia dapat semua peruntukan itu. Ini kerana isteri masih berada di bawah penguasaan dan pengawalan suami dan boleh dirujuk selagi dia berada dalam iddah. Cuma problem dia ialah masa belum bercerai, isteri itu memang sara diri sendiri dan siap sara laki pula tu. Yang tu yang leceh tu. Alah, sistem hidup kita ni memang leceh. Pasal bila tonggang terbalik macam ni, dah bukan suami lah yang menyara isteri. Sama ada sama-sama saling sara menyara, itu kita kira okey lagi lah. Takut yang lebih dahsyat lagi, isteri yang menyara suami. Bila bercerai, isteri patut dapat benda-benda tu, dah tentu mana dia nak dapat. Suami tu masa dia duduk sekali pun makan duit bini, bila dah bercerai lagi langsung tak ada semua pendapatan. Jadi sebenarnya sistem nilai kehidupan kita ni bila kita rombak, dia berkacau habis semua benda yang lain. Dan bila berlaku kacau bila yang macam tu, pasti akan ada golongan yang teraniaya dan dizalimi. Jadi dalam kes ini, isteri yang diceraikan tadi mungkin akan duduk di tempat teraniaya. Melainkan kita tengoklah nanti kalau ada kes yang memang isteri tu memang yang independen, dia sendiri kata tak payah bagi apa, yang penting ceraikan saja, sudah. Tu kes lain. Asasnya kena bagi. Tapi kalau dia sendiri dengan redha kata tak payah, yang penting cerai, sudah. Punyalah tak mau tu. Kan ada yang jenis macam tu kan. Nak tengok muka pun tak mau dah. Yang tu dia kata tak apa. Janji bila pisah, dia bila keluar daripada rumah tu, tak jatuh nusyus, tak jatuh berdosa, dia nak keluar. Apa sekupang tak payah dapat pun tak apa. Kalau itu, dah itu pilihan dia, maka item nombor 2 ni kita kira boleh dirombak dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Yang ketiga, isteri wajib berada di rumahnya dan tidak boleh meninggalkannya melainkan kerana darurat atau kerana keadaan terpaksa. Dalil ketiga-tiga hukum di atas ialah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun. At-Talaq ayat 6. Tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Janganlah kamu memudaratkan mereka, yakni di tempat tinggal itu, dengan tujuan kamu hendak menyusahkan kedudukan mereka, yakni supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Jika mereka sedang mengandung, maka berikan nafkah kepada mereka sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya.
Jadi perintah dalam ayat ini ialah perintah kepada suami. Askinuhunna. Jadi kewajipan itu ialah atas suami. Kalau ia tidak dapat dibuat, maka dosa itu ditanggung oleh suami. Dan akan terangkat kewajipan ini hanya dengan keredaan bekas isteri yang diceraikan itu. Kalau dia kira tuntut apa yang ada dalam Quran, maka wajib untuk dilaksanakan. Sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu, wajib. Tapi kalau dia tahu ini hak dia tapi dia tak mau, itu cerita lain. Nah, yang berikutnya, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, yakni sehingga selesai iddah mereka. Jangan pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. At-Talaq ayat 1. Jadi asas sebenarnya dari sudut ini, suami wajib tempatkan isteri itu di rumah dia macam biasa dalam tempoh talak, bahkan tak boleh benarkan keluar. Asas dia yang tu sebenarnya. Tapi dia akan terombak sikit demi sedikit atas dasar persetujuan sesama sendiri. Maknanya isteri kata dia tak mau benda-benda yang ni, minta izin. Tapi mana-mana di situ isteri dia kena minta izin. Kalau kata tak, dia nak duduk rumah mak dia, dah bercerai, nak bawa hati yang lara ke apa ke, nak duduk rumah mak dia ke dan sebagainya. Mungkin kalau duduk kat situ mungkin ada mudarat dan seumpamanya, maka dikala itu ada negotiation yang dibenarkan. Asasnya memang tak boleh. Tapi bila datang berikutnya ialah ayat-ayat ini, maksud daripada ayat ini supaya tidak berlaku mudarat dan penganiayaan, terutamanya terhadap isteri, kan. Pasal dalam sistem biasanya isteri ini tidak ada sumber nafkah, isteri itu yang dilindungi. Tapi itu yang kita katakan, asas ini sebenarnya memang terabai. Untuk sekian lamanya, berjuta dah manusia mengabaikan benda ni, walaupun sepatutnya begitu. Baik. Yang keempat, peruntukan yang keempat yang diberikan, isteri diharamkan mendedahkan diri kepada pinangan lelaki lain. Yang tu nak kena sedar diri, pasal masih dalam iddah. Masih dalam iddah ni, dia punya status dia serupa bini orang. Itu je benarnya. Jadi dia diharamkan mendedahkan diri kepada pinangan lelaki lain. Kalau kata ada orang minat dan sebagainya, dia tak boleh terima lagi dalam tempoh iddah tu. Bukan kata terima nikah, terima tu, mendedahkan diri pun tak boleh. Kerana dia masih lagi di bawah kawalan suaminya, dan suaminya lebih berhak terhadapnya daripada lelaki lain. Makna kata, kalaulah dia lelaki perempuan ni tadi, dia mula rasa kesunyian, dia rasa nak ada suami balik, yang paling berhak ke atas diri dia dalam tempoh iddah itu ialah bekas suami yang menceraikan. Itu. Tapi kembali balik semula kepada pasal apa mereka bercerai, bentuk yang macam mana. Kalau kerana penderaan, kerana sampai bawa kepada mudarat, yang tu boleh fikir balik lah. Islam kan suruh sampai lebam 14 biji tebam rata tempat, kan. Lepas tu dah kata nak rujuk, boleh kerana dia suami, rujuk balik. Islam bukan ajak macam tu. Maknanya ada ruang untuk isteri tadi mempertahankan diri dia daripada dianiaya dan dizalimi. Jadi itu proses yang berikutnya. Pasal tu, untuk melancarkan benda ni, sebenarnya pihak berkuasa letakkan step dia. Adanya sesi kaunseling, adanya masuk dipanggil Dewan Sulh kan, untuk dia berdamai, baru masuk kepada mahkamah. Step itu diatur secara idealnya ialah supaya apa yang diperuntukkan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi bila misuse ataupun salah maksud dan konsep, menyebabkan step itu lebih menzalimi kadang-kadang dalam setengah-setengah kes. Proses nak mencerai itu punya lama, kawan tu terseksa, padahal kalau tidak dia boleh dah bebas, benda macam-macam lah. Kadang-kadang dibabitkan dengan adik-beradik yang lain, babitkan masalah rata, babitkan masalah maruah, masalah jenayah pun kadang-kadang dia jadi melambatkan pula. Pasal tu kita nak kena faham yang dipanggil fiqh itu, faham itu,
Satunya ialah hukum, yang kedua ialah pengendalian kita terhadap hukum itu. Dan dia tidak boleh pertama dibina dengan nas, yang kedua nas itu mengandungi ruh dan semangat dan maqasid. Jadi jangan kaku dan jangan terikat sampai kita hilang maksud syarak. Itu benda yang sepatutnya difahami oleh setiap orang. Baik. Jadi ini ada 4 peruntukan yang diberikan. Satunya ialah hak kepada isteri, yang berikutnya ialah tanggungjawab isteri. Hak dia wajib dapat tempat tinggal, wajib dapat peruntukan nafkah. Tanggungjawab dia ialah untuk terus kekal di dalam rumah suami dan tidak mendedahkan diri kepada pinangan lelaki lain. Itu dia 2 hak dan 2 kewajipan. Baik, itu kes talak raj'i. Yang kedua, jika isteri dalam iddah talak bain, ni talak yang kekal, salah satu puncanya ialah talak 3, kan? Sama ada 3 secara sekaligus dalam mazhab Syafi'i, ataupun 3 yang mengikut urutan 1, 2 dan 3. Yang tu termasuk dalam talak bain. Hukumnya bergantung sama ada talak berlaku ketika hamil ataupun tidak. Pasal tu nak kena alert benda ni. Jangan menikah saja sampai tak tahu bini tu mengandung ke tidak. Hak perempuan tu pun sampai tak tahu. Lama datang bulan, biasa kot, tak perasan rupanya mengandung. Tambah kadang baby tu ada kecil ke apa ke, tak perasan, kan? Tapi biasanya benda-benda macam ni ada insting, kan? Dia ada perasaan, rasa-rasa macam tu, ada picek lah benda tu. Baik, jika isteri hamil, hukum hakamnya adalah seperti berikut. Yang ni khas untuk yang hamil. Ada peruntukan tu ya. Yang pertama, suami mesti menyediakan tempat tinggal untuknya. Perempuan yang hamil, diceraikan dia, tadi yang talak raj'i dah tentu dah memang ada. Yang talak bain pun wajib ke atas suami tadi sediakan tempat tinggal untuk isteri yang hamil ini. Tak boleh duduk dengan dia pasal yalah edah lah, kan, tapi bukan nak boleh rujuk dah. Tapi tetap juga suami kena sediakan tempat tinggal. Apa nak bagi tempat tak mana, tapi tempat tu yang sesuai. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Wahai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah mereka. Itu termasuk dalam kes talak sunni dan talak bid'i yang kita bincang dulu, kan? Nak talak tu pasal tu sebenarnya hidup ni memang kena rasional sentiasa, kan? Jangan lepaskan talak ketika tengah marah sampai tak ingat. Memang marah lah, kan? Talak memanglah dalam keadaan biasanya marah, tapi biar marah yang terkawal. Jangan marah yang sampai hilang ingatan, boleh tumbang dan sebagainya. Bila dalam kawalan, dia pun teringat, malam tadi baru bersama, sekali nak pergi talak datang ni, sabar lu. Jangan tengok timing, pasal kita nak bincang hari tu tajuk talak bid'i dan talak raj'i. Talak ketika suci, talak ketika haid, semua ada hukum belakang situ hari tu, kan? Pasal ayat ini perintah daripada Allah, fatalliquhunna li'iddatihin. Nak cerai itu bukan tak boleh cerai. Ceraikan mereka dengan bentuk yang mereka boleh mula iddah tu dengan betul, yang memudahkan. Hitungkanlah akan masa iddah itu, wa ahsul iddah, kira iddah tu. Pasal apa nak kena kira? Hari tu kita katakan, kalau kita nak pakai salah satu quru untuk perempuan yang diceraikan hidup, kan, talak raj'i ni, sama ada nak kira 3 quru tu ialah 3 kali suci atau 3 kali haid. Mazhab Syafi'i kata apa? 3 kali suci, kan? Tuan-tuan tak boleh pilih 3 kali suci ke 3 kali haid. Dia akan ada perubahan tu. Dia akan ada beza jarak sikit beberapa hari di situ. Jadi kena kira bila mula iddah. Kalau
Zaman dulu-dulu kok mungkin payah, zaman sekarang kalender dah kan. Setiap gadget ada kalender. Tik situ tentu tulis. Tarikh bersejarah kata kan. Orang boleh tik hari apa, happy anniversary lah apa benda semua tu. Trik hari jatuh talak. Na'udzubillah. Kok dah ada macam tu kan. Kira tulis macam tu. Benda tu bukan benda sia-sia, dapat pahala. Talak tu benda yang Allah Ta'ala izinkan. Bila buat kena cara dapat pahala lagi. Siapa kata bercerai mesti berdosa kan? Tak ada. Quran tak habaq kata cerai mesti berdosa. Tak. Hak berdosa tu yang zalim. Yang dosa tu apabila berlakunya kezaliman, penganiayaan. Bila dah putih, dah tak ada putih sudah kasih sayang, kata-katakan tak ada apa dah, cerai elok-elok, dapat pahala lagi. Nak cerai pun ikut timing, letak sediakan pula keperluan untuk isteri yang ni, isteri pula ikutlah apa peruntukan yang Allah Ta'ala bagi, semua kerja tu dapat pahala belakang. Walaupun kesudahannya masing-masing bawa haluan diri masing-masing, tak ada masalah apa. Hidup masih boleh diteruskan kan. Dah tak dapat, dah selesai kau ni, boleh menikah orang lain pula. Macam itulah. Wattaqullaha rabbakum, Allah Ta'ala kata wa ahsul iddah, dan kiralah iddah, dan Allah Ta'ala suruh kita bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya jangan ambil ringan tentang perkara ni. Jangan ambil ringan bila nak ceraikan tu, tak ambil kira siang malam pagi petang iddah nak kira macam mana. Jangan macam tu. Allah suruh bertakwa kepada Allah. Sampai tahap nak menceraikan pun kena bertakwa kepada Allah. Sampai tahap nak kena kira iddah pun kena bertakwa kepada Allah. Jangan lalai. Itu pentingnya tuan-tuan. Dan bila kita buat tu dengan betul, Allah Ta'ala kata takutlah, bertakwalah kepada Allah. Maknanya orang yang menceraikan isterinya dalam bentuk yang betul, talak sunni yang kita kata, yang kita belajar kategori hari itu ni, dia dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Takwa. Menceraikan orang pun begitu. Ya, bila dia buat ikut peruntukan syarak. Isteri tu pula lepas diceraikan, dia pun kiralah iddah tu. Suami pun kiralah iddah tu. Kira iddah pun dapat pahala. Ya, kira iddah tu juga sebahagian daripada takwa. Itu perintah Allah Ta'ala. Yang seterusnya, yang juga duduk dalam komponen takwa tadi ni ialah la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan keluarkan mereka, jangan keluarkan isteri-isteri ni daripada rumah mereka. Itu perintah untuk suami. Perintah untuk isteri, wala yakhrujna, dan jangan mereka keluar. Satu, kewajipan suami jangan bagi keluar, kewajipan isteri jangan keluar. Itu perintah. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, melainkan kalau perempuan-perempuan itu melakukan perbuatan keji yang nyata yang menyebabkan tak boleh simpan dah di rumah, yang tu boleh keluarkan dia. Na'udzubillahi min zalik. Kadang-kadang dalam kehidupan masyarakat kita ni banyak masalah sosial kan. Benda yang tak boleh fikir dalam kepala kita. Duk sangka selama ni benda yang berlaku tu hanya ada dalam drama, hanya ada dalam filem. Filem pun bukan filem Melayu, tak kerti nak buat pun. Filem tu dalam filem tu, filem Hollywood je ada. Tiba-tiba terserempak dalam kehidupan kita. Lah macam ni rupanya. Jangan tuan-tuan, tak jangka hidup ni. Bila kita tak jangka, antara celah-celah sisi hidup masyarakat ni, ada kes-kes, maaf kita katakan, perempuan-perempuan yang curang terhadap suaminya, ada berlaku hubungan begitu dan begini. Maka kalau kes itu yang berlaku, yang menyebabkan perceraian, yang tu diberikan pengecualian daripada ditempatkan di rumah tadi, daripada dilarang keluar. Yang ni tak apa, hampirlah keluar, bawa lah diri. Pasal yang ni tak boleh nak pakai dah. Fahishah mubayyinah. Pernah cerita kat tuan-tuan kan, ada orang main mengadu, ada orang hantar email, suami tu hantar email, dia tersangkut orang kata terkantui email isteri dia, email mesej dalam handphone, WhatsApp ke benda semua tu yang sangat mengerikan. Jenis yang keluar pergi kerja, balik kerja, pergi kursus, balik kursus, pergi luar negeri dengan rombongan kerja, pejabat dan sebagainya, suami tak ikut apa semua ni. Memang sangat-sangat menakutkan. Memang boleh jadi benda-benda pelik-pelik. Jadi kalau itu yang berlaku, ada peruntukan di sini, yang ni boleh untuk keluar, boleh dikeluarkan, tak payah simpan di rumah. Makna kata kalau nak rujuk pun, hak ni tak payah rujuk pun tak apa. Ayat tadi kan kita rujuk tadi. Baik. Jadi untuk yang ini,
asasnya ialah suami berikan tempat tinggal, dikecualikan tentang perempuan yang berlaku curang tadi. Baik, ayat ini umum merangkumi perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i dan talak bain. Jadi sama saja peruntukan yang dapat. Baik, yang kedua untuk talak bain, suami wajib memberikan semua jenis nafkah kepadanya. Hak ni sama macam yang tadi juga. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sehingga mereka melahirkan kandungan mereka. Ada perhatian khas yang diberikan kalau hamil. Kalau hamil, bagi sampai dia melahirkan. Perempuan yang hamil ni kadang-kadang dia perlukan belanja yang agak lebih kan. Dia perlukan mungkin zat-zat makanan yang lebih, pasal ada kandungan ada baby dalam kandungan dan seumpamanya. Jadi benda tu diambil kira belaka. Jangan bila bercerai maknanya habis dah kasih sayang sampai tak, kalau kau aku dah tak suka, anak dalam kandungan pun aku tak mau. Dia bukan jadi Kasim Selamat punya cerita ni. Yang ni dia Islam ajak kita ada sentiasa ada peri kemanusiaan, sentiasa ada pertimbangan rasional. Memanglah susah tension macam tu kan. Memang ialah ini ujian yang Allah Ta'ala bagi. Entah kita tak kenal, tak kita boleh kata lah kan. Tapi selama mana kita berpegang pada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, semua cabaran yang ada tu kita lalui, dan semua di situ mendapat pahala belaka di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ketiga, isteri mesti berada di rumah tempat dia menghabiskan iddahnya. Dia tidak boleh keluar melainkan kerana sesuatu keperluan seperti mencari makanan, atau kerana mata pencariannya ialah berniaga dan tidak ada orang lain yang boleh menggantikan tempatnya, atau dia bekerja dan pekerjaannya menghalangnya daripada tinggal di rumah semasa iddah. Dia juga tidak diharamkan keluar rumah untuk menghilangkan rasa bosannya dengan menziarahi jiran sebelah. Takat keluar pergi masjid dekai itu tak masuk langsung dalam bab ni. Kadang orang tanya, boleh tak orang perempuan dalam iddah sedekin? Boleh. Tak ada sedekin langsung. Hak tu keluar rumah depan tu je pergi sedekin. Cerita ni hak pergi berjalan merata, pergi ambil ikut trip pergi Korea pula ke apa ke. Itu adalah peruntukan yang kena bincang di sini. Kalau tak pergi sidai kain, pergi bagi makan ayam, tu tak masuk. Baik, dalil tidak boleh keluar tanpa sebarang keperluan ialah la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujn. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah tempat kediaman mereka, yakni sehingga selesai iddah. Janganlah pula mereka keluar. Itu ayat tadi tu. Dalil dibolehkan keluar rumah ketika sesuatu keperluan ialah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ibu saudara sebelah ibu saya telah diceraikan. Dipanggil ibu saudara sebelah ibu saya. Dalam bahasa Arab dipanggil khalah. Dia ada khalun, bapa saudara, uncle. Ada ammun, uncle. Kalau ammun ni belah bapa, kalau belah mak, khalun. Kalau anti, ammatun, khalatun. Jadi istilah yang digunakan dalam hadis ni, khalati, mak menakan saya, hak belah mak ni, telah diceraikan. Kemudian dia mahu memetik buah kurma, tetapi seorang lelaki telah menghalangnya daripada keluar. Dia pun datang bertanya kepada Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, "Ya, keluarlah dan petiklah buah kurmamu. Mudah-mudahan kamu akan bersedekah atau membuat kebaikan." Hadis riwayat Muslim dalam Kitabut Talaq, bab isteri yang ditalak bain diharuskan keluar kerana sesuatu keperluan. Nampak hak ni, item ni tak ada dah sebelum-sebelum ni kan. Yang ni ada untuk yang perempuan, untuk perempuan yang ditalak bain. Talak yang tiga tadi ni. Jadi ini untuk perempuan ni. Jika tidak hamil, hak ni untuk yang hamil kan. Kalau tak hamil, hukum hakamnya sama seperti dalam masalah sebelum ini, kecuali nafkah dalam segala bentuknya. Dia tidak berhak mendapat wang perbelanjaan, pakaian dan seumpamanya. Walau bagaimanapun dia wajib mendapat tempat tinggal dan wajib tinggal di situ. Cerita tinggal, tempat tinggal wajib. Hak tu standard. Semua kategori tadi sama kan.
Cumanya untuk yang ditalak secara kekal, dia talak bain ini, dia tak berhak dapat harta nafkah. Nafkah dan belanja harian dia tak wajib dapat. Kalau yang talak rajai tadi, dia wajib dapat lagi nafkah kan. Dan kalau yang dia talak bain tapi dia hamil, dia dapat pasal dia hamil. Itu kategori dia pun tuan-tuan. Jadi bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, dia kena tahu dia duduk di condition yang mana satu, dan dia maknanya dia kena tengok apa hak yang dia boleh dapat, apa kewajipan yang dia kena buat. Itulah pentingnya ilmu. Bayangkan yang duduk di ceruk-ceruk ujung dunia, yang tak pernah tahu kenal arti majlis ilmu, tak pernah dengar mengajak pun tak cerita apa pun dia tak tahu, duk tak faham situ kan. Ada lawan tak ada lawan ada je, dia tu pusing. Akhirnya kehidupan seharian dia tak tahu hukum hakam. Bila timpa atas diri dia, tuan-tuan tengok berapa ramai di kalangan masyarakat kita yang sebenarnya langgar semua hukum Allah Ta'ala pasal tak tahu pun benda tu. Tak tahu. Kesian makcik-makcik tu. Dan kesianlah pakcik-pakcik tu hadap bercerai bini, lepas tu tinggal macam tu je, tak bagi nafkah, tak bagi apa. Berdosa sebenarnya. Keh-keh bergaduh, tapi sebenarnya berdosa. Jadi sebenarnya di sini bila kita perhati betul-betul, sangat besar nilai ilmu dan penghayatan, barulah boleh terlaksana benda ni. Dan ini, benda ni, pengetahuan ini tidak memerlukan ada negara. Maksudnya duduk dalam kampung kita sendiri, kita boleh buat dah benda ni. Tak perlu dah kata nak wujud satu kerajaan, nak kena menang pilihan raya baru nak buat. Ini banyak berbentuk perkara-perkara peribadi dan urusan keluarga. Itu dia boleh buat. Jadi tak timbul isu negara kita bukan negara Islam, tak Islam lagi lah, kerajaan belum tukar lah, semua salah kerajaan. Tak payah salah kerajaan lah ni. Ini kita buat sendiri. Baik. Jadi dalil untuk yang perempuan ni tadi tak berhak dapat harta nafkah tadi ni, ialah peristiwa yang berlaku kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ketika diceraikan oleh suaminya dengan talak bain. Zaman Nabi pun ada cerai tentang talak bain ni. Maknanya bukanlah zaman Nabi kita bayangkan semua tertib, ternim, baik, aman damai, cakap macam gambar filem Syukur 21, semua elok. Bukan macam tu. Hidup macam biasa lah. Manusia belaka, kan? Hidup macam biasa. Ada terentak hati, ada kecil hati, ada jenis panah baran, ada jenis bagi, adalah belaka benda tu. Termasuklah bila bercerai berlaku talak bain. Dan bila berlaku kepada Fatimah binti Qais ini, Nabi SAW bersabda, kamu tidak mempunyai hak nafkah kecuali jika kamu hamil. Di situ tak ada hak nafkah, mana tak boleh tuntut apa daripada suami dia, melainkan kalau hamil. Dan hamil tu pula elok saja bersalin, gugurlah kewajipan ke atas suami itu tadi untuk bagi nafkah. Hadis riwayat Abu Daud dalam Kitabut Talaq, bab nafkah perempuan yang diceraikan dengan talak bain. Kan tuan-tuan, kalau kita baca hadis banyak jumpa lah benda ni. Hadis tak baca, mana jumpa kan? Padahal kitab-kitab hadis tu, kebanyakan kitab hadis disusun mengikut hukum hakam fiqh. Sahih Bukhari, Imam Bukhari letak sendiri. Sahih Muslim, An-Nawawi yang letakkan tajuk dia. Abu Daud dan seumpamanya. Baik, itu peruntukan dan kewajipan dalam kes iddah perceraian hidup. Dalam kes iddah mati, mati ni tuan-tuan, kita boleh jangka bila kita mati. Kita boleh sukat dah nak atok orang, hak tu kan macam ni, sekejap jadi macam ni. Tak boleh tuan-tuan. Kalau kita atok perencanaan kita, kita kena letak satu agenda tergempar, iaitu mati bila-bila. Mati tu pada bila-bila masa. Kita duk atok orang kau tu, duk atok kau ni, last sekali kita dulu pi. Bila kita pi dengan tinggal apa pun tak ada. Orang yang kita tinggal itu dalam sangkaan, tak apa aku lambat lagi mati, dia mati dulu. Oh, susah tuan-tuan, banyak benda yang susah. Kadang-kadang mati ketika apa? Macam kemarin so abang ada hari ni berlaku. So seorang rusak sekolah rendah. Bukan orang Islam lah, Cina.
sekolah rendah di belah Bagan Serai sana. Tengah majlis hari persaraan dia, hari persaraan guru besar, dia pun berucap apa semua lebih kurang, kemudian dia minta mainkan lagu kegemaran dia, apa nama lagu Inggeris tau. Dia duduk dia pasang lagu, dia pun duduk feeling dia goyang sikit-sikit. Last kali dia berhenti, dia golek kepala kau tu, golek kepala kau ni, nganga macam dongak langut macam tu, tumbang terus. Orang pipi tengok, dalam lepas setengah jam bagi bantal semua, tak ada lah. Hari tu sepatut send off. Tak ada nak naik apa, nak naik kereta lembu ke, kereta apa yang berbunga-bunga, nak pergi hantar luar pagar. Tak ada. Masa tu juga kena ambil. Kan? Jadi cerita mati ni tuan-tuan sangat menggerunkan. Bila boleh berlaku. Jadi kalau yang mati itu suami, maka si isteri akan duduk dalam tajuk kita ni, iddah kematian. Tengok apa yang ada. Jika isteri berada dalam iddah kematian suami, dia wajib ni tuan-tuan kita letakkan sebagai konsep asas memang macam tu. Tapi bila benda tu kita katakan mungkin akan ada beberapa perombakan atas sebab-sebab darurat dan sebagainya, keterpaksaan, ataupun mungkin juga memang berlakunya pelanggaran kepada kewajipan. Baik, apa yang dia wajib? Pertama, berkabung atas kematian suaminya dengan meninggalkan memakai perhiasan dan wangi-wangian. Wangi-wangian ni bukan kata keluar rumah apa tu, hak dalam rumah pun tak boleh. Perhiasan pun tak boleh. Bukan suruh kusuk masai, tapi maknanya tak payah nak menyegak lah. Walaupun memang duduk di rumah, tak payahlah nak pergi kenakan mah sampai macam mami jarum punya mah tu kan, sampai ke siku punya gelang apa nama rantai tangan. Tak boleh. Dia kena tanggal. Kok nak pakai apa nama hak yang baru ni, sana putih sini putih ke apa tu kan. Tak payahlah. Tak payah. Nak tak pakai, nak bercelak kat mata ke, itu perhiasan. Dia tidak dibenarkan memakai pakaian yang menarik perhatian, bercelak, dan memakai alat solek, memakai barang-barang perhiasan seperti emas, perak dan sebagainya. Tak boleh pakai. Jika dia melakukannya, kalau nak buat juga, buatlah, tapi dia berdosa. Celak tu dikira sebagai perhiasan. Padahal celak je kan. Kalau celak bubuh dengan warna hijau kat atas, warna biru kat bawah, merah kat depan, lagilah tak boleh. Pasal apa? Baru mati laki lah. Dia wajib berkabung. Kalau buat juga dia berdosa. Sekali orang tanya, kalau pakai bedak foundation je boleh tak? Pasal apa? Pasal nak pergi kerja. Muka tu kalau duduk tepek dengan benda macam-macam, bila buang memang jadi huduh sebenarnya. Kalau memang asal nature beauty tu, tak cacat apa. Tapi bila orang hilang confident kan, dia rasa bila dia pakai warna-warni tu, dia meningkatkan confident diri. Tanya dia orang yang pakai tu. Tak? Agaknya memang beranak daripada kecil tu hilang confident kot terhadap diri sendiri tu. Self esteem dia rendah. Kesian. Tapi dah dunia macam tu, nak kata apa? Pakai seronok pakai. Bendanya ni dikira berdosa. Dosa ni bukan kitabah ataupun saja-saja nak bagi. Dalilnya ialah sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabut Talaq, bab perempuan yang kematian suami hendaklah berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan juga riwayat Muslim dalam Kitabut Talaq, bab isteri wajib berkabung semasa iddah kematian suaminya. Hadis daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Tengok hadis ni dia ada 2 angle tu. Yang pertama, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat
untuk berkabung atas sebab kematian seseorang melebihi 3 hari, kecuali kerana kematian suaminya, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Bahagian pertama hadis itu kata, kalau ada siapa-siapa mati, pak mati, adik mati, pak nakan, jiran, tetangga, kawan baik mati, wanita diharamkan berkabung lebih daripada 3 hari. Raja mati, raja mati tak ada kena dengan kita sebenarnya. Perempuan 3 hari je, tak ada lebih. Itu Nabi habaq. Yang Nabi beritahu. Kalau yang surat protokol habaq lain. Kita pakai hak Nabi. Ini untuk perempuan. Tak boleh untuk dia berkabung atas kematian, satu-satu kematian bapa sendiri pun sekalipun, lebih daripada 3 hari. Maka di situ menunjukkan ada tak tempoh berkabung? Ada. Boleh tak berkabung? Boleh. Patut tak berkabung? Patut kalau ia memang berkaitan dengan ahli keluarga terdekat dan sebagainya. Tanda perasaan kita tu, hati kita tu pi dah separuh dengan siapa yang pi tu. Abang ke, adik ke, pak nakan ke, ayah sendiri ke barangkali, tok yang bela kita. Itu sifat manusia. Dia akan rasa sedih, dia akan rasa duka cita, rasa kehilangan. Itulah manusia. Dan Islam bagi peruntukan tu. Ya, berkabunglah. Tapi jangan lebih 3 hari. Kalau kata tak mau berkabung, tak apa kan itu. Tapi Nabi bagi sebut yang berikutnya pula. Angle berikut daripada hadis dia kata, melainkan untuk suami. Untuk suami ini kira compulsory, mesti berkabung selama 4 bulan 10 hari. Untuk suami, dia kena berkabung selama 4 bulan 10 hari. Hadis ini menunjukkan seseorang wanita haram berkabung kerana kematian seseorang selain suaminya, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keizinan untuk menzahirkan kesedihan dan menyuruh memberikan takziah dalam tempoh 3 hari. Tempoh 3 hari itu ada rasa sedih, rasa ada duka cita, ya, bagi ke ucapan takziah. Tapi untuk suami 4 bulan 10 hari. Ini kerana jiwa manusia biasanya tidak mampu bersabar dan menyembunyikan kesedihan kerana kematian seseorang. Apatah lagi kalau yang mati itu orang yang baik dengan kita, orang soleh, orang yang bantu kita, ada perasaan kita pada dia, kan? Ada rasa terikatan dan sebagainya. Tapi kalau orang tu orang yang penyayang kita dan sebagainya, lega banyak dia tak ada. Kan kita kadang timbul benda tu kan. Asyiklah benda tu. Baik, yang berikutnya, Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha berkata, pada zaman Nabi SAW, kami dilarang berkabung kerana kematian seseorang lebih daripada 3 hari, melainkan kerana kematian suami, iaitu 4 bulan 10 hari. Okey, itu takat tadi kan, faham tu? Dan apa kandungan berkabung itu? Kami tidak dibenarkan memakai celak, memakai wangian, dan memakai pakaian yang berwarna-warni, yakni yang menarik perhatian, melainkan pakaian asab, thawb asbin, yakni nama sejenis pakaian. Yang ini je pakaian yang ada macam berwarna sikit, tapi satu boleh pakai. Mungkin dia dari sudut pandangan mata dia tidak menarik perhatian. Kalau pergi beli tudung online, jubah online, tem kabung ni tak sesuai lah maksudnya, kan? Buka jenama apa, jenama yang ni, tem kabung yang tu dah tentu menarik perhatian, berhenti tu, jangan pakai. Ini yang Ummu Atiyah sebutkan. Kemudian dia kata apa lagi? Kami diberikan kelonggaran ketika suci, ketika kami selesai mandi wajib kerana haid, untuk mengenakan sedikit wangian. Maknanya kalau baru lepas mandi haid, mandi wajib kerana haid, hak tu boleh kenakan sedikit wangian. Itu pasal dia berkaitan dengan haid tadi ni. Mana dalam keadaan biasa tak ada. Kami juga dilarang mengiringi jenazah. Yang ni yang fail, kan? Ni yang fail sebenarnya. Bila suami mati pakai nak iring belakang, berebut nak piring. Fala haula wala quwata illa billah. Kita pun kalau takkan nak pergi hambat patah balik rumah pula kan.
Balik rumah tak, benda mati. Dia teriak dalam tu riau, kita pula nak kena. Biarlah tak. Bukanlah maknanya redha kan. Pasal Ummu Atiyah kata kami dilarang mengiringi jenazah. Di sini tuan-tuan, pentingnya ada support system daripada jiran, tetangga, kaum keluarga untuk tolong sabak kan. Manusia ni dia akan bertarung. Kalau macam kes mati ni, dia akan suka untuk dipanggil apa, pandangan terakhir, penghormatan terakhir, khidmat terakhir, semua yang terakhir-terakhir itulah. Kalau boleh itulah nak bagi. Kawan yang mati tu bukan sedap pun kita buat apa kat dia. Yang beria nak tunjuk terakhir-terakhir tu bersepak kan. Mesti nak kena tengok last sebelum dia mati, belum kena ke bumi, nak kena tengok muka lu Ustaz. Tak payah. Kalau tak perlu tak payah. Bukanlah kata-kata salah kena tak boleh buat kan. Pasal apa namanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia melihat jenazah Nabi SAW di rumah Aisyah, dia buka tudung apa nama yang tutup jasad Nabi tu, dia cium dahi Nabi, menunjukkan benda tu boleh buat. Tapi janganlah sampai beria nak kena atok anak bini, cucu cicit, adik beradik semua sekali sorang-sorang main cium macam tu. Tak semestinya lah macam tu. Kalau sampai dia boleh memudaratkan, boleh menyebabkan pelanggaran syarak, tak payah buat lah. Kalau takat di rumah memang macam tu, apa nama, tak ada satu barang pelanggaran syarak, atok pilah buatlah, pergi cium seorang sikit-sikit ke. Tapi bila cium itu sekali seorang teriak, benda hal lain lah kan. Itu benarnya. Ni sekarang ni bila dah keluar daripada rumah tu, dah bawa sampai ke masjid, pakat keluar belakang. Yang keluar tu yang boleh ikut tak apa, tapi isteri tu tak boleh ikut. Hadis daripada Ummu Atiyah ini menyatakan kami dilarang mengiringi jenazah, termasuk jenazah yang mati itulah. Ataupun ada yang kata kecuali. Tak ada, hadis ini tak sebut kecuali. Tapi dak ini yang ni penghormatan terakhir, kata nak pergi juga, pilah masjid, pilah tunggu, kena sampai kat kubur, last kali balik pula tu. Jadi itu sebenarnya berlawanan dengan apa yang ditunjukkan dalam hadis. Dan hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam kitab Haid, bab wanita memakai wangian ketika mandi wajib kerana haid, dan dalam riwayat Muslim dalam kitab Janazah, bab wanita dilarang mengiringi jenazah. Dalam Sahih Muslim duduk dalam bab jenazah, pasal fokus dia pada larang mengiringi jenazah. Dalam Sahih Bukhari potongan hadis ni ada dalam bab haid, pasal ada bab berwangian selepas mandi wajib kerana haid. Ini untuk wanita yang dalam iddah kematian. Makna kata, kalau perempuan yang bukan iddah kematian, dia hidup macam biasa ni, lepas daripada haid, suci, mandi wajib, pakai pilah wangian tu. Tarah nu tak boleh pakai pun boleh. Tambah yang tak ada larangan ni, bagilah fresh sikit kan. Tu yang keluar jenama macam-macam tu kan. Dengan sirih, dengan tak sirih, dengan apa nama, macam-macam lah kan. Pakai tak apa. Itu sebahagian daripada nikmat dunia yang ada, pakailah. Baik, yang kedua, tadi berkabung Yang kedua, wajib tinggal di rumah tempat dia menghabiskan tempoh iddahnya. Yang di sini tuan-tuan, dia kena tengok, dia tidak boleh keluar dari rumah tersebut tanpa sebarang keperluan. Hukum ini sama seperti hukum perempuan yang berada dalam iddah talak. Baik. Cuma dalam kes talak tadi tu, dia duduk di rumah hak suami sedia tadi kan, rumah suami. Kalau kematian suami ni pula, nak kena tengok rumah tu di mana. Setengah-setengah kes duduk rumah tu ceruk celah-celah kampung tu, tepi jalan, katakan rumah sebuah-sebuah, antara satu rumah dengan satu rumah tu ada dalam 200 meter, 300 meter kan. Mungkin tinggal sebelum ni suami dia anak kecil-kecil 5 orang umpamanya. Paling besar dah 6, berat-berat tu. Mati lelaki tu, takkan dia nak tinggal rumah tu sorang-sorang dengan anak-anak dia macam tu. Akan timbul masalah keselamatan. Kita bukan hidup zaman tahun 70-an, tahun 50-an dulu ni. Ni tahun 2000 ni, yang tak pernah harap bila pun kan. Maka ketika tu dia ada pilihan, rasa-rasa nak kena balik duduk kampung kot, duduk rumah mak umpamanya. Balik duduk rumah mak, kalau situ lebih secure, duduk situ, habiskan iddahnya di situ. Dia makna tak tertahan duduk rumah suami tu.
Pasal kalau duduk situ dengan tak ada siapa, kemudian dengan susah makan dan sebagainya, dia kena pindah duduk di tempat yang lebih baik, tinggal, dan iddahnya dikira dia melakukan di rumah tersebut, rumah adik-beradik dan seumpamanya. Baik. Zainab binti Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Al-Furai'ah binti Malik binti Sinan bin Sinan, bukan binti ya, bin Sinan, salah, Malik bin Sinan. Al-Furai'ah ini binti Malik bin Sinan, dia merupakan saudara perempuan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, memberitahunya, Furai'ah ni bagi tahu kat Zainab, apa dia? Bahawa beliau datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi meminta izin untuk pulang kepada keluarganya di Bani Khudrah. Suaminya telah keluar mencari beberapa orang hamba yang melarikan diri. Apabila sampai di pinggir Al-Qadum, iaitu satu tempat yang terletak 6 batu dari Madinah, dia berjaya menjumpai mereka, tetapi mereka membunuhnya. Kes ni berlaku, tuan-tuan. Maksudnya ada hamba tu bukan orang beriman, ataupun imannya lemah, lari, bila tuan dia ligan, dia bunuh pula. Jadi matilah kawan tu. Al-Furai'ah berkata, aku meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang kepada keluargaku, kerana suamiku tidak meninggalkan untukku rumah yang dimilikinya dan juga nafkah. Tak ada rumah pun mungkin sewa umpamanya kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, baiklah. Al-Furai'ah berkata lagi, aku pun beredar. Ketika aku berada di dalam bilik atau di dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, atau baginda menyuruh seseorang memanggilku. Baginda bertanya, apakah yang kamu cakapkan tadi? Nabi ulang balik. Al-Furai'ah berkata, aku menceritakan kembali kisah suamiku seperti yang telah aku ceritakan sebelum ini. Baginda bersabda, tinggallah di rumah kamu sehingga habis iddahmu. Al-Furai'ah berkata lagi, aku menghabiskan iddahku selama 4 bulan 10 hari di rumahku. Pada zaman pemerintahan Uthman radhiyallahu anhu, beliau menghantar utusan untuk bertanya kepadaku mengenai perkara tersebut. Aku memberitahunya, lalu beliau mengikut dan berhukum dengannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Kitab Talaq, bab di manakah perempuan yang kematian suami tinggal semasa iddah. Abu Daud dalam Kitab Talaq, bab isteri yang kematian suami berpindah rumah. Baik. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apa namanya asal hukum yang ni. Tapi kita sebutkan tadi dari sudut masalah keselamatan kan. Hadis yang ni disebutkan tentang menghabiskan masa tadi. Baik, mengenai perkara biasa yang difahami oleh masyarakat umum, iaitu perempuan yang masih dalam iddah tidak dibenarkan bercakap dengan orang lain dan orang lain tidak boleh mendengar suaranya, adalah fahaman yang tidak berasas. Hukum dalam masalah ini sama sahaja ketika iddah ataupun bukan. Baik. Jadi ini dua keperluan besar untuk wanita yang dalam iddah dan tempoh dia panjang. Apa masalah dalam zaman kita ni? Benda ni sangat sukar untuk dilaksanakan apabila pertama sekali wanita itu sendiri memang bekerja. Dia bekerja. Dia tu sama juga mencari nafkah. Bila suami dah tak ada siapa nak bersama cara nafkah dia, dengan ada hidup dengan anak-anak semua, dia kena buat. Ataupun kalau dia tak ada anak, dia ada apa? Overhead yang sentiasa dia perlu lunaskan. Nak cari mana? Dia kena buat. Pasal tu wallahu taala a'lam, tak pasti Kelantan ada buat dah, rasa macam dah buat dah kot. Wanita yang kematian suami, dia patut, kita katakan patut dapat cuti bergaji penuh macam perempuan cuti bersalin. Patut tak macam tu? Patutlah untuk kita ikut perintah Allah Ta'ala ni. Yang sekarang tak boleh nak ikut pasal tak ada peruntukan tu. Dan perempuan tu, siapa yang nak boleh tunggu kat rumah 4 bulan 10 hari dengan tak nak apa makan? Siapa nak bagi makan kat kawan tu 4 bulan 10 hari? Kalau kot dia ada bela anak-anak kecil-kecil tu, ada orang simpati pada anak-anak tu, bagilah pasal ada anak. Kalau tak ada anak, simpati pun kurang. Padahal kawan tu nak makan juga. Berapa lama boleh tahan makanan yang ada? Kalau nak kena keluar pergi bank cucu ATM pun nak kena keluar juga.
Kan? Jadi secara idealnya di sudut itu peranan masyarakat untuk bagi bantuan, patutnya bagi bantuan. Tapi benda tu dah tak ada dalam konstitusi, memang tak ada kan. Siapa kita yang buat macam tu? Tak ada siapa yang buat. Kita pun fikir nak bagi tak bagi, dia pun senang, kita mula kata macam tu. Tapi kalau benda ni dilaksanakan, sepatutnya wajar untuk dia dilaksanakan. Cuti bergaji penuh 4 bulan 10 hari. Habis tu takkan nak cari, orang kata lagi nak cari ganti dan sebagainya. Allah, manusia berjuta kan rakyat Malaysia ni. Kalau kata tak boleh kerja di pejabat tu, bagi kerja tu di rumah tu, buat di rumah. Benda dunia ni benda belah tok. Kan? Ejahlah benda tu. Kalau kata jadi cikgu umpamanya, cikgu bukan mengajar, mesti mengajar. Apa-apa ramai cikgu pergi sekolah tak mengajar. Jadi kerani je, duk siap file tu, siap file ni, hantar kat kawan tu buat file. Cikgu pergi sekolah tu bukan mengajar semua. Sebahagian tu terpaksa tinggal mengajar pasal nak siapkan file. Pasal apa nak kena siapkan file? Lu hak nak main melawat, yang ni nak main mantau, yang tu nak main kampung, yang ni nak sebab semua. Dia bukan kira budak tu boleh tak, dia kira file tu mesti ada. Jadi hak kerja file tu hantar kat kawan yang cuti tu. Nah, kalau dia sakit tak apa, dia kalau jenis cuti macam ni kan, dia bukan cuti sakit. Cuti dia bukan sedih, tapi 4 bulan 10 hari panjang tu. Kalau kita kata ganggu produktiviti dan sebagainya, ataklah macam mana pun bagi boleh manfaatkan dia. Dah kata bagi gaji penuh kan. Tapi boleh tak buat benda tu, maka benda ni boleh cakap je lah. Tapi rasanya macam kaki tangan kerajaan Kelantan kot, ada siapa habaq atau gitu, tak sure lah, nak tengok. Katanya dibentang dalam bajet, bila tak tahu, tahun lepas ke bila ke. Cuba tengoklah kan kalau ada. Baik, kesimpulan hukum hakam mengenai iddah. Kesimpulannya, semua jenis iddah mempunyai beberapa hukum yang sama, ada persamaan, iaitu perempuan yang masih dalam iddah haram keluar rumah, tempat dia menghabiskan tempoh iddahnya tanpa sebarang keperluan. Dan tempat dia menghabiskan iddahnya itu tadi, maknanya itu asas. Kemudian kita ada ruang berdasarkan kepada kes-kes darurat dan umpamanya. Bagi perempuan yang kematian suami, dia mempunyai hukum yang khusus, iaitu wajib berkabung, seperti keterangan tadi. Perempuan yang masih dalam iddah talak raj'i dan talak bain yang juga mempunyai hukum yang khusus jika dia hamil, iaitu wajib mendapat tempat tinggal dan semua jenis nafkah. Perempuan yang masih dalam iddah talak bain juga mempunyai hukum khusus jika tidak hamil, iaitu wajib mendapat tempat tinggal sahaja tanpa mendapat semua jenis nafkah. Nafkah nak cari mana? Itu dia kena cari sendiri. Kalau ada belas ihsan, bagi. Penutup, kita mengakhiri perbahasan ini dengan menerangkan satu perkara penting, iaitu isteri haram berkabung kerana kematian selain suaminya, seperti kematian kaum keluarga, sama ada lelaki atau perempuan. Ini dalam mazhab Syafi'i, iaitu berkabung yang menyerupai amalan jahiliyah yang tidak bertamadun. Maksudnya yang tu, amalan tersebut mewajibkan, ni amalan jahiliyah, mewajibkan isteri yang kematian kaum keluarga terdekat, sama ada lelaki atau perempuan, memakai pakaian hitam atau seumpamanya untuk menzahirkan kesedihannya. Bab ni bincang itu masa raja mati kan. Raja mati, masa apa nama, kapal terbang yang kena tembak tu, timbul balik dah benda-benda ni. Tapi orang tak boleh berat. Baik, mereka juga tidak dibenarkan berada di tempat-tempat awam atau menghadirkan diri ke majlis perkahwinan dan perayaan. Dah duduk dalam iddah. Dan satu dah tuan-tuan, kita kata tadi tak boleh nak atok macam yang ada dalam ni kan, kena pergi kerja dan seumpamanya. Boleh tak, maknanya perempuan yang terbabit tu hanya keluar pergi kerja atas dasar kita katakan mungkin darurat dalam pertimbangan dia lah kan. Tapi mana kalau ada apa nama, hari keluarga ke, pesta ke, malam suka ramai ke apa ke, dia tak boleh terlibat. Pasal dia punya ruang hanya untuk pergi kerja, balik kerja. Selama mana dalam iddah. Jangan pergi mereka tang lain. Dan majikan yang berperi keagamaan, dia patut tahu jenis perempuan dia macam ni, tak payah dalam tempoh untuk pergi hantar, pergi kursus sana sini, nak pergi sidang sana sidang sini tu kan. Bagilah kat orang lain pula. Tu benda yang patut dia ambil berat.
Baik. Keadaan ini berterusan selama setahun, betul ke? Mereka juga tidak atau perayaan, keadaan ini berterusan selama setahun atau lebih. Boleh jadi dalam tempoh itu mereka tidak lagi bersedih atau berada dalam kesusahan, sebaliknya hanya berpura-pura dan menunjuk-nunjuk di hadapan manusia. Apa ayat ni? Ayat ni sebenarnya terjemahan ni dia ada gugur ni. Oh, kita kata-kata dia amalan jahiliah tadi ni, amalan jahiliah tu, tapi tadi kita kena sikit kan. Amalan jahiliah tu ialah dia kena pakai pakaian hitam, dia tak boleh pergi ke tempat-tempat tu selama setahun. Itu yang tak boleh. Boleh jadi dalam tempoh itu mereka tidak lagi bersedih atau berada dalam kesusahan, sebaliknya hanya berpura-pura dan menunjuk-nunjuk di hadapan manusia. Itu amalan jahiliah. Adat ini sebenarnya jelas bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang jelas dan sahih daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa 'ashra." Hadis yang tadi kan, wajib wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak dihalalkan berkabung, meninggalkan perhiasan dan kewangian disebabkan kematian seseorang melebihi 3 malam, kecuali kerana kematian suaminya, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha berkata, saya masuk menemui Zainab binti Jahash radhiyallahu anha sewaktu beliau kematian saudara lelakinya. Beliau mengambil wangian dan menyapunya sambil berkata, demi Allah, aku tidak memerlukan wangian ini, tetapi aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak dihalalkan berkabung disebabkan kematian seseorang melebihi 3 malam, kecuali kerana kematian suaminya, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Zainab bin Jahash kata, aku tahu aku tak perlu pakai minyak wangi ni, tapi nak habaq kata tak bergabung. Dia pakai juga wangian tu. Baik, sebenarnya dalam masalah ini tiada beza di antara perbuatan berpura-pura sedih yang dilakukan oleh wanita sesama mereka dengan tindakan lelaki yang berpura-pura menunjukkan kesedihan dengan mengikat kain di leher dan sebagainya. Ikat tang leher, ikat di apa? Bahu lengan tu kan. Pakai songkok lilit putih. Samalah tu. Ia merupakan satu ikatan masyarakat asing yang buruk dan tenggelam dalam dosa dan noda dan dosa. Itu dia. Kita mohon agar Allah menganugerahkan kita hakikat ubudiyah kepadanya, dan kita juga memohon agar kita reda dengan hukum Allah serta mengikut syariat dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kita tajuk iddah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat iddah belakang, dapat iddah. Tak kena iddah lah kan. Tapi kok mana pun kita cerita bab mati mana, kalau hak laki mati dulu, perempuan memang iddah lah kan. Nak lari mana? Cukup sekarang tu, silakan kalau ada apa nak bincang. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau berdasarkan kepada nas yang ada, memang tak ada lah peruntukan tu. Tak boleh lah. Dia kekal di rumah. Macam mana tasliyah, nak menghiburkan hati tu, anak-anak tu kena fikir cara lain lah. Kena fikir cara lain. Dan itu kita katakan tadi, asasnya wanita yang kematian suami tu dia patut beriddah di rumah yang dia tinggal tu kan. Tapi kalau dah tinggal seorang-seorang diri dengan bahaya dengan apa semua, Islam tak ajar lah benda tu. Sama ada dia kena cari teman duduk di situ, dan itu mungkin menyukarkan bagi anak-anak yang jauh, atau kena ambil duduk rumah mereka satu tempat sampai habis iddah tu. Yang tu pun kita kira masih keluar daripada arahan untuk kekal di rumah tu. Sekarang ni pindah tu pasal kita atas faktor keselamatan je.
Dia bukan tak boleh sulak kena pi ronda, pi duduk. Lagi pi ronda duduk tu bukan takat nak kena bagi mak tu rehat, tolong jaga cucu sama. Itu yang tak syiar. Kita ke cerita yang kita rasa mudah-mudahan boleh keluar tu atas faktor yang takkan Islam nak biarkan perempuan yang mungkin dah usia tinggal seorang-seorang diri, tak ada siapa nak pergi teman, satgi mai siapa masuk buat macam-macam. Yang tu je dah duduk kat masalah seorang anak tu. Tapi dia pi ronda satana pi sana sini, yang tu luar daripada konteks yang kita sebutlah. Wallahu a'lam. Ya. Gantung tak bertali. Yang belum gantung lagi ada di Australia. Gantung tak bertali itu hukumnya haram. Tak ada khilaf tentang hukumnya haram. Dan haram itu dipikul oleh lelaki. Pasal perempuan dia tak ada apa, lepas jatuh lah, kan? Ni jenis gantung. Pasal apa dia pakai gantung? Pasal dia tak tahu, terawang-awang. Nak kata gantungkan tali, mati tak mati. Nak kita lepaskan talak tak lepas, dua macam tu, tak boleh buat apa. Jadi itu hukumnya haram. Tu yang kita sebut dulu. Walau atas apa sebab sekalipun perempuan itu dia nusyuz ke, dia apa ke, lepas. Imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Tu je kaedah dia. Kalau nak belah, pegang dengan ma'ruf, ajak dengan elok, ataupun kalau nak lepaskan dengan ihsan. Tak boleh biar pada muka dia lari, tak boleh dengar cakap, biar dia tinggal, biar dia rasa. Nanti dulu. Kadang-kadang sampai setahun cerai, tak cerai, biar pada muka dia. Padan muka dia apa? Dia tulis isteri. Bila dia isteri duk tergantung macam itu, segala kerja buat isteri tu, kalau sampai dia terdedah dengan masyarakat, terdedah dengan orang lelaki juga, ada orang minat kat dia, barangkali dia masuk lagi ada orang main mengurat, dia pun teringin nak menikah, laki tak lepaskan lagi. Kalau dia pergi buat apa-apa dengan laki tu tadi, itu tetap dia laki, dia isteri orang ke bukan ke, dosa tetap dosa. Pasal tak bukan dia kan. Tapi kalau dia nak pergi buat benda elok pun dengan laki tu, nak menikah pun tak boleh pasal dia masih bini orang. Laki itulah kena ada hati perut. Lepaskanlah. Oh tak boleh, saya takkan lepaskan, lagi dia mai jumpa saya minta maaf. Alamak. Tak payahlah nak jadi hero Tamil macam tu. Tak payah buat perangai heroik yang macam tu, tak guna. Pasal dia hanya akan mendatangkan beban di hari akhirat nanti. Fala ta'dhuluhunna, Allah Taala sebut dalam Quran, jangan kamu simpulkan mereka. Makna gantung tak bertali. Tak mau kalau lepaskan. Bunga bukan sekuntum. Hak tu dah tak mau. Orang kata kalau pinggan tak retak, nasi tak dingin, dah orang tak nak, kita pun tak ingin. Demo ada gentleman macam tu. Duk mabuk je pasal apa? Dah orang tak mau, lepas bila kata kalut apa. Nah, itu dah. Kaedah ada imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan, dan Allah Taala ikat fala ta'dhuluhunna. Jangan simpulkan dia. Jangan susahkan dia. Sama ada suami tadi ataupun kalau wali. Itu kita cerita bab wali kan. Maknanya bapa tu bila budak perempuan tu dah bercerai, jangan halang dia pula daripada nak berkahwin dan atau kembali rujuk dan sebagainya. Ini kehidupan kita. Jalan elok-eloklah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Ya. Suami dia tak mau nak lepas isteri kan. Yang mahkamah ambil masa sampai 3, 4, 5 tahun. Suami nak, dia orang memang nak berpisah. Tetapi mahkamah masih ditangguh sampai 5, 6 tahun pada kes ni. Memang kita bertengok berdosa, berjalan apa-apa. Rasanya kes mahkamah yang tertangguh tu bukan, kes tu selalunya ialah suami tak mai. Kalau suami mai, isteri mai, sat je selesai. Yang jadi kes tertangguh ni kes suami tak mai. Hilang ruyuk di mana pun tak tahu, duk bertapa di gunung ledang ke, ataupun lari duduk pusat serenti tak keluar-keluar ke, duduk bawah jambatan di mana ke, tak dapat nak kesan. Mahkamah duk tunggu. Pasal bila failkan perceraian tu hanya dilafazkan oleh suami. Bila suami itu tak mai melafazkan, meletakkan apa-apa tanda sebagai perceraian, lama itulah tak boleh proceed atas nama perceraian. Perempuan tadi kena ada reti hak dan hukum untuk ditukar kepada permohonan yang lain.
dia mungkin minta khuluk, dia mungkin minta fasakh, dia mungkin ada peruntukan yang lain, dia try yang tu. Maka itu tugas orang yang reti tentang peruntukan tu. Barangkali lawyer yang ada agama untuk bergintak nasihat. Itu benda ya. Nah, wallahu taala a'lam. Habis dah kan? Satu lagi Tok Imam Qaryah tu selalunya dia kena champion tajuk ni. Pasal dia akan selalunya jadi juru kaunseling. Dulu punya style sistem kan. Siapa jadi Tok Imam masjid, Tok Imam surau, memang orang akan sampai tengah malam orang cerita bab kelambu cerita sekali tu. Cerita dan dia kena bagi solution lah benda tu. Pasal jadi pakai tempat rujuk. Nah, sekarang ni dah mungkin sistem tu dah bertukar, orang tak pergi jumpa dah, orang SMS, orang pergi email minta tanya soalan macam-macam, nak jawab pun tak reti. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.